Pesta fitnah berlaku di Pilihan Raya di Kemaman. Ya Allah. Saya sempat tak lama lah. Saya berada sana 3-4 hari duduk sana. Ya. Bagaimana fitnah, pesta fitnah daripada golongan-golongan berserban, berjubah dan berjanggut. Kalau menang Pilihan Raya, menang, tidak ada masalah. Yang kita pertikaikan fitnah yang disampaikan meracuni pemikiran orang Melayu Islam ini. Seperti mana kata MP Jasin dalam ceramah dia. Ya. Dia seorang Tok Guru. Orang panggil dia Tok Guru. Sebelum jadi ada parlimen, dia ni Tok Guru ni. Mengajar. Ya. Kalau kita tengok dalam parlimen pun, selalulah berserban. Memang ada serban yang dia pakai. Tapi dalam ceramah dia kata apa? Dia kata Kementerian Pendidikan di sekolah-sekolah mengharamkan takbir. Mengharamkan bacaan kunut nazilah. Dia buka secara terbuka. Tuduhan dibuat secara terbuka, saudara. Sampai ke tahap itu. Dan bagi orang yang malas cari maklumat, orang hanya percaya kepada serban dia itu, percaya kepada janggut putih dia itu, orang akan kata betul. Dan orang kata kerajaan ini zalim dan wajib kita lawan, wajib kita jatuhkan. Sebab dekat sekolah tidak boleh bertakbir. Dekat sekolah tidak boleh lagi baca doa-doa ni. Jahat ke tak jahat? Jahat, saudara. Sebab tu umat Islam bukannya kita dikalahkan oleh musuh-musuh yang bukan Islam. Tetapi Islam kalah kerana golongan agama ini yang nakkan kedudukan, kepentingan jawatan. Dia sanggup tunggang agama, nak sesatkan orang supaya orang benci ke pihak lain dan sokong dia. Itu aja. Dia tak peduli penyokong ini nanti mati masuk neraka ke syurga ke neraka, dia tak peduli. Yang penting masa kau hidup kau sokong aku. Bila kau mati nanti kau jawablah sendiri dalam kubur. Dia macam tu je. Bila aku fitnah, kau kena percaya cakap aku. Kau undi aku. Bila kau mati, kau jawab sendiri. Dia perangai macam Iblis. Iblis ni macam tu lah. Iblis ni, dia bukan tak tahu Tuhan itu wujud. Iblis ini sebenarnya lebih alim daripada Haji Hadi. Sikit nak beritahu. Kerana ilmu itu sebagai hujah mengatakan, oh kenapa kamu hina ulama kami? Dia tu ulama, dia tu guru. Kamu ilmu, kamu sekat mana sangat? Nak bandingkan Haji Hadi. Saya nak bagi tahu kepada walaon, kalau ilmu itu sebagai hujah, Iblis, syaitan itu lebih tinggi ilmu daripada Haji Hadi. Kalau Haji Hadi hari ini hanya pandai bercakap tentang syurga dan neraka, Iblis sudah duduk dalam syurga awal lagi. Dia dah rasa dah duduk dalam syurga. Kalau hari ini Haji Hadi buka kitab nak mengajar tentang sifat 20, ilmu tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Haji Hadi tahu tentang keesaan Allah Ta'ala, Iblis itu tahu Allah itu Tuhan, Allah itu satu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iblis tahu. Sebelum Haji Hadi nak cerita tentang kewujudan Nabi Adam, Iblis dah tahu dah Nabi Adam kan wujud. Iblis tahu dah bahawa Nabi, penamat segala Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Iblis tahu. Bukan dia tak tahu. Dia tahu Nabi Adam akan dicipta oleh Allah. Dia tahu tentang kewujudan akhir zaman nanti. Di akhir nanti, Nabi yang akhir sekali adalah Nabi Muhammad SAW. Iblis tahu. Dia lebih berilmu. Dia tahu macam mana keadaan syurga neraka. Dia tahu. Tetapi kerana ego dia, maka dia Allah campak ke neraka. Bila dia campak neraka nanti, bila ada pengikut dia masuk, bila pengikut mengatakan kami dah masuk neraka kerana kamu, Iblis, dia kata apa? Saya tak pernah paksa pun kau ikut aku. Engkau ikut suruh-suruh. Masa tu Iblis lepaskan diri dia. Dia tak peduli. Kita kata kau lah percaya kami masuk neraka. Iblis kata apa? Aku tak paksa engkau. Aku menghasut keturunan Adam ini. Aku menghasut dan menyesatkan keturunan Adam ini. Aku minta izin dengan Tuhan. Tengok Iblis jawab. Aku minta izin dengan Tuhan dan Tuhan benarkan. Bila dia dicampakkan daripada syurga, bila Iblis ini dikeluarkan daripada syurga, satu saja permintaan dia kepada Allah. Panjangkan usia dia, ya, jangan musnahkan dia kata. Dan satu permintaan dia nak, iaitu izinkan dia hasut umat Muhammad SAW. Hasut keturunan Adam
supaya tidak percaya kepada Allah SWT. Dan Allah kata, cubalah kalau boleh buat, cuba. Maknanya memang tugas dia menyesatkan manusia ini. Dan Tuhan tahu, dia minta izin dengan Tuhan. Macam tu lah nanti bila dia masuk neraka, kita nak kata nak menyalahkan iblis kerana kita masuk neraka, tak boleh. Iblis akan kata apa? Aku tak paksa pun kau, saya pun suruh ikut, dia kata. Macam ni lah dalam politik. Hari ni dia buat fitnah, dia sebar fitnah, so kita percaya. Kita pun percaya. Kita pun putus hubungan dengan kawan, putus hubungan dengan keluarga, berbunuh-bunuhan kita seperti di Mali. Bertempur kita Islam sama Islam, Melayu sama Melayu, dia macam seperti di Mali. Mati kita sampai kita tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak solatkan kerana kita dikatakan syahid. Apabila tiba hari perhitungan, kita tidak boleh mengatakan saya jadi begini kerana Hadi. Tak boleh. Sebab Hadi kata apa? Aku tak paksa pun kau, saya pun suruh percaya. Saudara, sebab itulah ya, Allah kata iman dan takwa ini bukan pandang pada zahir, bukan pandang pada serban. Kerana Abu Lahab juga berserban. Jangan pandang pada jubah, kerana Abu Jahal pun berjubah. Apa yang dia bawa itu, ya, ilmu yang dia bawa itu, kita nilai dengan akal dan iman yang Allah kurniakan kepada kita. Tak kira lah dia berjubah tak berjubah, bersongkok tak bersongkok. Tapi kalau kebenaran tetap kebenaran, saudara. Saya mengulas isu seperti mana Haji Hadi dalam tulisan ini. Bukan saya memfitnah, saudara boleh baca. Dan terang-terang dia menipu dan memfitnah. Apakah dia ingat kita lupa waktu dia jadi kerajaan apa dia buat? Suatu pesawat Israel lalu atas serban dia dengan keizinan kerajaan waktu itu. Siapa kerajaan waktu itu? Yang memberi keizinan kepada pesawat Israel siapa? Anwar Ibrahim. Yang kamu katakan Anwar ni tidak cukup kuat melawan Israel, tidak cukup berani, tidak cukup tegas melawan Israel. Tetapi sewaktu kamu jadi kerajaan 33 bulan tahun 2021, pesawat Israel, bukan pesawat komersial, pesawat pejuang Israel, saudara, lalu atas ruang udara Malaysia atas kebenaran kerajaan Malaysia. Ketika kerajaan Indonesia tidak membenarkan, kerajaan Malaysia membenarkan. Siapa Perdana Menteri waktu itu? Kerajaan Perikatan Nasional. Siapa berada di dalamnya? PAS berada dalam kerajaan tersebut. Masa itu lebay-lebay tak dengar bunyi pesawat lalu atas serban dia. Sebab apa? Sebab masing-masing dialun dengan kenikmatan dunia. Duduk dalam pejabat menteri, kerusi empuk, aircon yang kuat. Maka mereka terlena, dibuai oleh kenikmatan dunia. Sehingga kan Israel lalu atas serban bagi mereka, tidak mereka sedar langsung. Tetapi hari ini mereka lah paling terpaling pejuang Mujahidin konon-kononnya, Palestin konon-kononnya. Anwar bukan pejuang. Walaupun Anwar cakap macam-macam depan Biden, Presiden Amerika Syarikat, dengan tegasnya Anwar bercakap yang tak pernah dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ini, berdepan dengan Presiden Amerika dengan ucapan yang tegas, tak pernah dibuat oleh Perdana Menteri sebelum ini, saudara. Tapi Anwar buat bagi Haji Hadi itu tidak kuat. Sedangkan dia waktu jadi kerajaan, apa pun krisis yang berlaku di Timur Tengah, dia sebagai duta khas Timur Tengah, apa pun berlaku di negara-negara Arab di Timur Tengah sana, kenyataan dia apa? Malaysia berkecuali. Ini yang dikatakan tegas ni. Berkecuali itu tegas, berkecuali itu berani. Tapi masih ada orang anggap dia berani. Masih ada orang sanjung dia. Hujan. Walaupun dia kata apa? Dia kata Haji Hadi ni cakaplah apa lemah, apa pun kelemahan dia, tapi dia lebih hebat sebab dia tidak pernah masuk penjara. Anwar ni berkali masuk penjara, dia kata. Pimpin lain pun masuk penjara. Maknanya pada walaupun ini, seseorang itu benar, seorang itu pejuang kerana tak pernah masuk penjara, maka dia baik. Kalau itulah hujah dia, saya nak bagi tahu dia. Saya bagi tahu Pak walaupun ni, Chimpeng pun tak pernah masuk penjara. Chimpeng ni sampai dia bersara daripada komunis, dia tak pernah masuk penjara. Chimpeng. Apakah Chimpeng benar? Apakah Chimpeng pejuang? Chimpeng tak pernah masuk penjara. Nabi Allah Yusuf AS pernah dipenjarakan. Sebab apa dia kena penjara? Sebab kena fitnah.
Ramai orang masuk penjara kerana fitnah. Apakah dia bersalah kerana dia masuk penjara? Imam empat mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, semua pernah merasa jadi banduan, semua pernah dipenjarakan. Apakah tidak benar? Tidak payahlah berimamkan empat mazhab ini, sebab dia mereka pernah masuk penjara. Haji Hadi tak pernah masuk penjara, maka dia benar. Maka dialah orang yang paling baik, orang yang paling soleh, sebab tak pernah masuk penjara. Saya nak beritahu walaupun pengasas parti Islam Malaysia sendiri, pengasas, di antara pengasas parti Islam itu, Dr. Baharudin Al-Helmi pernah dipenjarakan dan bertaraf banduan juga. Ustaz Abu Bakar Bakir pernah menjadi banduan. Pengasas parti Islam Malaysia ni, pengasas parti kamu Wahyadi, mereka juga terdiri daripada banduan-banduan. Dan ramai lagi pejuang-pejuang dalam PAS pernah menjadi banduan. Kenapa? Kerana keberanian mereka, kerana perjuangan mereka. Almarhum Salahuddin Ayub, sebab tu dalam PAS pernah dipenjarakan. Dipenjarakan sebab apa? Ya, bukan sebab amanat Haji Hadi, bukan sebab kafir mengkafir dia masuk penjara. Dia masuk penjara sebab menentang pasukan kriket Israel datang ke Malaysia. Termasuk Mat Sabu, Dr. Hatta, Mahfuz. Ini bekas-bekas pejuang PAS dulu ni, pernah masuk penjara. Apakah mereka jahat? Apakah mereka mencuri, menyakau, suap minyak masak ke, jana wibawa ke? Tak ada. Mereka dipenjarakan kenapa? Menentang pasukan kriket Israel. Bukan pesawat, bukan pesawat pejuang, pasukan kriket saja, sukan. Tapi pasukan Israel itu pun dah ditentang oleh Mak Sabu, Mahfuz, Dr. Hatta, Khalid Samad. Ini antara pejuang yang berani masuk penjara kerana menentang Israel. Orang-orang seperti ini tidak ada dalam PAS lagi. Sebut pada saya dalam pimpinan utama PAS, mereka yang pernah masuk penjara sebut. Seorang dia sebut. Dalam kepimpinan utama, dalam PAS sekarang ini yang pernah diuji dalam penjara, tak ada, saudara. Presiden tak pernah masuk. Timbalan Presiden tak pernah masuk. Nek Amar tak pernah masuk. Siapa lagi? Samsuri lagi tak pernah masuk. Lokap pun tak masuk bapak ni. Ustaz ke penjara. Bila mereka kepimpinan utama parti Islam yang dikatakan berjuang, berjihad, tak pernah diuji dengan penjara, maksudnya apa, saudara? Sedangkan kalau kita tengok sejarah perjuangan pejuang-pejuang Islam, semuanya telah diuji oleh Allah SWT. Tak ada Allah angkat seorang pejuang kalau tidak diuji. Kalau Tuhan tidak uji dia, bermakna dia bukan pejuang. Dengar penjara, usahakan penjara, panggil soal siasat pun dah takut. Ya jadi, panggil soal siasat je dia uzur. Itu hari kan? Tak sihat dia kata. Polis suruh panggil, tak sihat. Rupa-rupanya hari yang sama pergi makan besar sama Mahathir Mohamad. Tipu polis. Panggil soal siasat takut. Tak sihat. Rupa-rupanya ada jumpa Mahathir. Bapak tiri dia tu. Ni panggil dia. Walang tahu, walang tak tahu. Takkan Haji Hadi menipu. Macam tu. Jadi pembongkaran tentang kemunafikan Haji Hadi ini harus kita sebarkan hari-hari. Wajib kita sebarkan. Terutamanya bagi mereka yang tahu. Yang tak tahu, tak apa. Bagi kami yang tahu tentang sifat Haji Hadi ini, wajib bagi kami untuk sebarkan supaya kami tidak mahu umat Islam dan negara kita ini khususnya disesatkan oleh manusia seperti ini. Manusia yang pernah mengatakan perlembagaan itu kafir, perlembagaan itu taghut, perlembagaan itu jahiliah. Manusia yang sama jugalah saudara mengangkat sumpah untuk mempertahankan pelanggaran tersebut. Kalau tidak munafik, kita nak panggil apa? Hasil daripada amanat dia itulah, saudara jangan lupa, berbelas-belas orang mati di Memali. Waktu pemerintahan itu, pemerintahan siapa? Pemerintahan Mahathir Mohamad. Apa Mahathir kata kepada yang terkorban? Mati kata. Di mana Mahathir sekarang? Menjadi penasihat kepada parti Islam 4 negeri. Saudara sebagai walaon, kalau ada sedikit
sebesar atom sedikit pun otak saudara, tolonglah fikir baik-baik. Apakah Mahathir Mohamad ni layak menjadi penasihat kepada Haji Hadi? Apakah Mahathir Mohamad ni layak menjadi penasihat kepada Samsuri? Layak menjadi penasihat kepada Sanusi? Layak menjadi penasihat kepada Menteri Besar Kelantan Ustaz Nasruddin Daud tu, yang kata Ustaz Ulama tu? Akan Mahathir nak jadi penasihat kepada mereka ini? Orang yang di tangannya masih ada lagi darah-darah memali, dosa-dosa darah memali yang tak pernah disucikan lagi, termasuk tangan Haji Hadi. Maka Allah takdirkan mastermind peristiwa memali ini bergabung tenaga sekarang, saudara. Peristiwa memali tercetus kerana amanat Haji Hadi. Peperangan meletus di antara umat Islam sesama Islam dan peperangan keselamatan di zaman pemerintahan Mahathir. Kedua-dua ini Allah satukan. Kenapa? Kerana Allah nak uji kepimpinan PMX. Hari ini dua jaguh pemecah belah Melayu dan Islam, mereka berganding bahu untuk menentang Perdana Menteri yang nak bawa, nak mengangkat martabat negara kita. Perdana Menteri takkan mampu bertahan berdepan dengan puak-puak dua orang ini, saudara, kalau kita tidak bantu. Percayalah. Kerana Anwar Ibrahim ini kuat semenjak daripada era reformasi, dia kuat. Kenapa? Pertama, kerana istiqamah dia, keimanan dia, kepercayaan dia kepada Tuhan. Yang kedua, dukungan keluarga dia, kekuatan, sokongan daripada keluarga dia sendiri, isteri dia Wan Azizah. Dan ketiga, kerana pejuang-pejuang reformasi ketika itu. Ini yang memberi kekuatan kepada dia. Dan hari ini dia menjadi Perdana Menteri. Ya, dia ada kuasa, tetapi tidak semua kuasa boleh mengatasi semua masalah. Tidak semua pemimpin boleh bertahan dengan kuasa saja yang ada. Berapa banyak pemimpin dunia yang ada kuasa akhirnya jatuh. Kenapa? Kerana tidak mendapat dokongan dan sokongan daripada rakyat dan penyokong. Sebab itu saya nak bagi tahu, musuh kita sekarang ini bukan orang yang tengok konsert. Banyak kali saya ulang, musuh negara kita bukan kerana orang yang menonton konsert. Bukan anak remaja yang berlumba motosikal. Bukan puak-puak anak-anak muda ini. Musuh kita sebenar adalah perasuah, penyakau, penunggang agama dan penunggang kaum. Inilah yang merosakkan negara kita. Kita berbalas sama adik-beradik, berbalas sama saudara mara, berbalas sama kawan-kawan kerana pengaruh ini, bukan kerana anak muda. Anak muda tidak pernah memecah belahkan kita sama saudara kita. Tidak pernah kita mengkafirkan sama kita kerana anak muda, saudara. Tetapi kerana golongan-golongan agamawan ini. Mereka lah yang merosakkan, memecah belahkan silaturahim sesama kita umat Islam. Bahkan hari ini sampai ke peringkat mereka bukan saja memecah belahkan kita, bahkan mereka mula dah memperlekehkan agama orang lain. Seperti mana Sanusi buat dalam Dewan Undangan Negeri Kedah, dengan nada yang nada menghina, dagamnya dan ketawa. Dia boleh menghina Sami kepada botak perut buncit. Ini apa ni? Akhlak Islam apa yang kamu ajar ni? Yang kamu nak ajarkan kepada penduduk, pada rakyat negeri Kedah khususnya. Yang kamu nak ajar kepada anak generasi baru. Menghina ibadat, sembahan orang yang agama lain. Bukankah dalam Islam diajar, Allah beritahu kita supaya kita tak menghina tuan-tuan agama lain. Kerana mereka akan menghina agama kita. Mereka akan menghina Tuhan kita. Ini dia ajar adab dalam Islam. Kamu parti Islam, Sanusi. Pertamanya kamu orang Islam. Yang kedua, kamu daripada parti Islam. Yang ketiga, kamu Menteri Besar, pemimpin negeri Kedah. Apakah ini kamu nak ajar kepada generasi baru? Supaya mereka menghina antara tuan-tuan agama-agama yang lain. Dahlah sebelum ini kamu ajar budak-budak generasi baru di Kedah kepada Bapak Hang itu satu pujian. Kemudian kamu ajar lagi generasi baru di Kedah mencarut, menyebut benda-benda dalam kain dan seluar atas pentas, dan kamu ketawa. Banyak perkara buruk yang kamu ajar sekarang ini, Sanusi. Hari ini kamu menghina tokoh agama lain. Bayangkanlah kalau Menteri Pelancongan itu menjawab dan menghina Tuhan kita, apa kita rasa? Apa nak jadi pada negara kita kalau agama lain juga menghina Tuhan kita?
Sebab itu kita kata jangan mulakan penghinaan kepada agama lain. Mereka juga ada perasaan. Sepatutnya kalau kita nak tarik kepada Islam, kita dakwah mereka, bukan menghina agama mereka. Ini pemimpin yang masih berada dalam parti Islam, saudara. Sebab itu Allah tidak izinkan mereka menjadi kerajaan. Cakaplah cukup jumlah macam mana pun, Allah tidak izinkan. Sebab kita bersyukur kerana Allah tidak izinkan mereka. Sebab kalau ini dah perangainya mereka nak memimpin negara kita usahakan nak maju, usahakan nak mencapai negara Islam yang maju, bahkan negara kita akan cepat hancur seperti mana negara Arab yang lain. Apabila mereka mengangkat satu kumpulan yang ciri-cirinya kepada Khawarij, ciri-cirinya kepada mereka sahaja yang benar, orang lain tidak benar, bersama mereka semuanya Islam, tidak bersama mereka bukan Islam, maka jadilah macam negara yang lain. Hancur lebur, perang saudara berlaku, negara luar tidak lagi hormat, menjadi negara yang tidak bermaruah. Sebab orang Islam tidak menyokong kepimpinan Islam yang benar. Orang Islam diracuni sehingga menyokong satu kumpulan yang sentiasa merasakan diri mereka betul.